Buletin Didik 31 Mac bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada istilah lambat memulakan kembali perjalanan yang pernah dicemari debu kehidupan hanya kerana tersilap membuat pilihan. Dipandang serong dek kerana pengalaman lalu, ini kisah penghuni di Sekolah Tunas Bakti STB Sungai Besi Ibu Negara yang mahu kami kongsikan untuk teladan bersama. Penghuni STB ini mahu dirinya menjadi individu baru sebaik keluar kelak. Anak kelahiran Melaka ini nekat tidak mahu mengulangi kesilapan besar yang telah pun menjadi lipatan sejarah hidupnya. Mengakui diri benar-benar rasa bersalah kerana melakukan kesalahan di bawah hukuman 376 Kanun Kesiksaan. Sebab kita masa sini pun cuma Allah aja yang tolong kita. Allah selalu tolong kita supaya kita ni jadi orang. Berkongsi detik silam, pelajar berasal dari Kedah yang kini berusia 17 tahun ini pula mengakui pernah ketagih. Mengedar dadah dan menjadi samsing baginya ibarat satu kebanggaan suatu ketika dahulu. Namun, konflik kehidupan semasa diri berusia 13 tahun itu dapat diselamatkan. Sebelum ni yang saya dah hidup 19 tahun. Tahun lepas dengan tahun ni saya pernah berpuasa. Yang tahun-tahun lain saya tak pernah berpuasa. Dulu saya mula-mula masuk saya tak tahu tentang agama. Baca saya tak pernah. Saya masuk dalam 2 bulan, 3 bulan saya boleh naik Al-Quran lah. Saya boleh baca, saya boleh tahu tentang agama. Mengakui pernah berasa gerun dan kadang-kadang benci dengan sekolah ini, STB kini menjadi lokasi persinggahan terbaik mereka memperbaiki diri. Daripada sikap sering memberontak, kini bertukar menjadi jiwa yang dahagakan ilmu. Antaranya seorang murid dalam kalangan mereka yang kini dilantik Bilal Muda selepas mengikuti beberapa program antaranya Tadarus. Saya tak naklah dengan kawan-kawan lama sebab saya cukup asal lama ni saya buat hati keluarga saya kecewa. Saya harap jangan pandai hina lah kat saya sebab saya memang tahu saya siapa masyarakat tapi sekarang ni saya dah berubah. Semua pelajar di STB akan menjalani pendidikan dan pemulihan kerana terlibat jenayah mahupun konflik undang-undang. Di sisi lain, krisis hidup, masalah keluarga, kekangan keuangan dan keciciran sekolah bagaikan tidak dapat dipisahkan daripada setiap mereka. Justru modul pembangunan kerohanian, pendidikan, kemahiran dan sukan amat diterapkan di STB. Ini sekurang-kurangnya dapat membantu mereka untuk lebih bersedia apabila kembali ke pangkuan masyarakat. Asas kepada kami di sini adalah keluar dengan bermaruah. Jadi apabila disebut sebagai keluar dengan bermaruah, maka seharusnya dan sewajarnya di pihak institusi mencari satu inisiatif ataupun cara untuk memberikan bekalan yang terbaik kepada penghuni. Kementerian Pendidikan KPM julung kalinya menganjurkan pameran Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA Siri 1. Ia sebagai usaha menyediakan platform sesuai bagi calon lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM untuk mengetahui dengan lebih mendalam peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang pilihan masing-masing. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, program ini akan diadakan di 4 lokasi iaitu di Kelang, Selangor, Georgetown, Pulau Pinang, Ipoh, Perak dan Batu Pahat, Johor. Hari ini sambutan yang amat menggalakkan. Kami diberitahu lebih kurang sudah mencapai 2,000 murid-murid yang telah mendaftar. Jadi kami akan mengadakan sesi begini di 4 negeri. Sesi ini merupakan sesi pertama yang melingkungi Klang, Selangor dan wilayah persekutuan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan pameran IPTA di Klang Commercial Convention Centre KCCC siang tadi. Program ini turut mendapat kerjasama daripada Majlis Pengetua Sekolah Menengah Conforming Malaysia dan Gabungan Lembaga Pengelola Sekolah Malaysia. Tambahnya, ia juga merupakan kesinambungan dalam merealisasikan 7 teras utama KPM dalam menerajui sistem pendidikan negara seperti yang digariskan oleh Menteri Pendidikan. Ia termasuk menjadikan komunikasi antara kementerian dan sekolah lebih cekap dan telus.
Sementara itu, KPM akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya KKR dari semasa ke semasa dalam usaha memantau sekolah yang disenaraikan daif serta tidak selamat. Setakat ini, 830 sekolah disenaraikan sebagai bangunan daif dengan berada pada skala 6 hingga 7. Jumlah paling banyak terdapat di Sabah dan Sarawak. Kerosakan bangunan sekolah itu meliputi pelbagai aspek, terutamanya membabitkan struktur bangunan yang tidak selamat dan mengancam keselamatan. Media semalam melaporkan kejadian bumbung runtuh membabitkan sebuah blok di SMK Ceras Jaya. Jabatan Kerja Raya JKR sudah mengadakan mesyuarat susulan insiden itu dan akan menyiapkan laporan tersebut secepat mungkin untuk kos peruntukan baik pulih. Pembelian tanpa tunai atau cashless adalah trend masa kini. Ia membuktikan peningkatan literasi keuangan dalam kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda yang menjadikan kaedah ini semakin popular berbanding tunai. Ikuti laporan khas yang disediakan Johan Skuad Didik Duit Now Gen E-Duit Muhammad Yasir. Kerana keselamatan transaksinya, menjadikan kaedah ini pilihan ramai untuk melakukan pembayaran di mana jua, walaupun anda adalah peniaga kecil di Bazar Ramadan. Kita kadang-kadang customer banyak yang datang bawa cash duit besar. Peniaga ni kadang-kadang tak cukup duit kecil, kita nak tukar, betul tak? So untuk QR ni lebih efektif lagi lah. Maknanya diorang just scan je. So satu lagi senang untuk pembayaran tu sebab kita busy nak ambil duit. So bila letak guna QR tu senang, just touch okey kat dine macam tu. Tambahnya, pemeriksaan transaksi kewangan perniagaan juga lebih mudah dilakukan secara dalam talian. Ia secara tidak langsung membantu peniaga kecil dan sederhana PKS menilai corak keuntungan dan kerugian berdasarkan rekod transaksi pembayaran di hujung jari. Sebagai pelanggan, pekerja sektor kerajaan Nur Amalina Azlan 29 tahun berpendapat, seiring dengan kepesatan teknologi semasa, orang ramai tidak perlu lagi bimbang jika tidak memiliki wang tunai. Sebab mudah, tak payah keluarkan duit dekat ATM, kami terus bayar pakai online je lah. Setakat ni tak ada masalah lah. Untuk saya bayar ni tak ada apa-apa isu tentang keselamatan. Dan saya rasa saya selamat lah gunakan QR Pay tu. Kalau kita pakai cash, kadang-kadang bila kita keluarkan duit tu mudah tercicir. Jadi untuk saya prefer cashless payment lah. Bagaimanapun, pengguna juga dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dan tidak berkongsi maklumat peribadi terutama dengan pihak yang tidak dikenali bagi mengelak kes penipuan berlaku. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh layari laman sesawang tertera. Baiklah, kempen skuad didik Duit Now Gen E-Duit berakhir 11 Mac lalu dengan bengkel wartawan penyiaran celik keuangan PayNet Didik TV KPM menjadi sesi terakhir untuk 30 finalis. Kempen yang dilancarkan 10 Disember tahun lalu di Johor Bahru telah menarik lebih 400 penyertaan. Dan selepas menonton laporannya tadi, kami bawakan Johan kempen itu sendiri ke studio, adik Muhammad Yasir. Terima kasih adik Muhammad kerana bersama dengan Buletin Didik. Nervous ke? Jangan gementar sangat. Okey, relax je. Okey. Apa yang membuatkan Muhammad mahu menyertai cabaran skuad Didik Duit Now Gen E-Duit ni? Asalnya saya berminat sebab saya memang dah ada latar belakang saya sebagai pendebat dan pencarah bahasa Inggeris. Jadi saya rasa macam nak cabar diri sendiri, especially bila dah tengok satu tawaran ataupun ad lah dekat Instagram dan saya macam ingin cabar diri sendiri supaya nanti boleh dapatlah peluang yang akan datang. Macam mana dengan ibu bapa ataupun keluarga? Adakah mereka menyokong Muhammad untuk menyertai kempen ni? Sebelum saya applykan borang dekat dalam Google Form, sebenarnya saya bagi tahu mak saya dulu tentang benda ni. Lepas tu saya tak expect dia support sepenuhnya tentang kempen tentang bengkel ni. Jadi saya pun terkejut dan
lepas beberapa hari saya akan saya telah letak application dan selepas tu tengok-tengok terpilih. Oh, terpilih. Okey. Tahniah. Sebagai Johan skuad Didik Duit Now Gen E-Duit, apa yang Muhammad belajar daripada program ni, daripada 4 sesi bengkel ya yang telah diadakan? Apa yang Muhammad dah belajar? Disebabkan ada 4 sesi, setiap sesi tu memang sangat baguslah, influential kepada saya sebab pada sesi pertama dia orang memberi tour terus ke studio TV, studio A, studio B dan sekalian dan seterusnya. Lepas tu dia memberi point of view yang lain sebab saya memang tak adalah terlampau aware tentang apa yang menjadi di sebalik tabir, especially di TV3 punya station, di Astro punya station, ada banyak lagi yang saya tak tahu. Okey. Sesi yang kedua tu, sesi bengkel kedua tu? Sesi bengkel kedua pada pendapat saya yang paling saya sukalah sebab Financial Faiz ialah seorang yang mengajar orang lain tentang financial literacy dan saya pun sendiri minat tentang financial literacy. Oh, memang minat keuangan lah. Keuangan. Dan daripada apa yang Muhammad dah belajar tu, adakah Muhammad praktikkan sendiri dalam kehidupan seharian ke macam mana? Saya masih lagi dalam planning untuk praktikkan sebab saya pun tak ada lagi bank account sendiri. Tapi advice ataupun nasihat yang diberi oleh Financial Faiz masih lagi boleh di-applykan walaupun saya sebagai pelajar sekolah menengah. Okey. Muhammad sendiri telah pergi ke Bazar Ramadan macam kita tengok laporan yang Muhammad sediakan tadi untuk melihat sendiri penggunaan pembayaran tanpa tunai atau cashless. Jadi pandangan Muhammad, adakah kaedah cashless ni patut dipraktikkan di semua premis perniagaan? Pada pendapat saya, pembayaran tanpa tunai ini ialah satu pilihan yang bagus untuk semua orang, terutama sekali rakyat Malaysia, praktikan kerana dia ialah senang, cepat dan juga selamat digunakan. Jadi pada pendapat saya, setiap kedai ataupun gerai, kecil maupun besar, perlu adakan QRP ataupun pembayaran tanpa tunai secara pilihan ataupun option daripada sama ada wang tunai ataupun QRP sebab saya rasa dia akan menyenangkan proses transaksi di gerai-gerai. Okey. Dan sebagai Johan, Muhammad difahamkan dah menang RM2,000. Wang tu Muhammad gunakan untuk apa? As for now, untuk sekarang saya sebenarnya tak sentuh pun lagi duit tu sebab saya fikir nak simpan dulu untuk kegunaan pada masa hadapan sebab pada pendapat saya tak ada keperluan lagi untuk keluarkan duit tu dan gunakan untuk apa-apa barang lagi. Adakah akan mengatur sendiri wang RM2,000 itu untuk secara berhemah berdasarkan apa yang dah dipelajari atau macam mana? InsyaAllah sebab saya pun masih lagi tengah belajar tentang education financial dan saya harap untuk praktikkan tu bermula daripada sebab saya dah ada duit RM2,000 ni, saya nak mula praktikkan dan berhemah dengan duit saya sendiri. Okey. Muhammad ni cita-cita nak jadi apa sebenarnya? Ni memang debater kan? Ya. Okey. Cita-cita? Sebenarnya nak berada dalam industri penyiaran ke atau keuangan ke macam mana? Sejujurnya saya masih lagi tengah explore ataupun teroka lagi bidang-bidang pekerjaan untuk masa hadapan saya sebab walaupun saya minat bercakap, saya tak pasti lagi nak pursue ke untuk sampai ke dewasa. Pilihan-pilihan yang Muhammad dah nampak-nampak sikit macam mana? Mungkin sebagai pensyarah ataupun debater untuk negara. Lebih kurang macam tu. Okey, memang suka bercakap lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Muhammad kerana bersama dengan kami di Buletin Didik hari ini. Sekali lagi tahniah kami ucapkan dan all the best, semoga berjaya. Okey. Terima kasih Kak. Baiklah, Buletin Didik berehat seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali. Agensi Angkasa Eropah membina satu pesawat khas dikenali sebagai JUICE bagi satu misi ke planet Mushtari. Pengembaraan dijangka mengambil masa selama 7 tahun dengan misi utamanya untuk merungkai rahsia kerak ais di planet Mushtari, seterusnya memastikan sama ada planet itu sesuai untuk didiami oleh manusia. Pengembaraan dijadual bermula pada 13 April ini membabitkan perjalanan sejauh lebih 884 juta kilometer. Mushtari yang diliputi gas adalah planet terbesar dan mempunyai putaran paling laju dalam sistem solar kita. Mengikut anggaran, pesawat JUICE hanya dijangka sampai ke orbit sekitar tahun 2031. Tidak seperti namanya, JUICE adalah singkatan kepada Jupiter Icy Moons Exploration atau penerokaan bulan berais Mushtari. Selepas Mushtari, pesawat itu akan memfokus ke atas bulan Ganymede, satu daripada 3 bulan yang mengelilingi planet Mushtari. Ia dianggap matlamat terpenting dalam misi itu, sekaligus bagi membolehkan mereka mengesahkan kewujudan garam di bawah permukaan Ganymede. JUICE is not in itself designed to look for life on an icy moon. But if we're going to find life elsewhere in the solar system, chances are it's going to be underneath the ice, if there is an ocean underneath the ice on one of those moons. So it's going to be very exciting to look and see whether we do find what we're expecting to find, whether there are salty oceans underneath the icy crusts that could contain the conditions that would support life. Pesawat juga dijangka membawa magnetometer bertujuan mengukur kekuatan magnet di sekeliling planet Mushtari. Unjuran awal mendapati planet itu mempunyai kekuatan magnet sehingga ribuan kali lebih kuat dari bumi bagi melindunginya daripada angin solar. Semua maklumat itu diharap dapat membantu para penyelidik mengenai gas gergasi yang terdapat di luar sistem solar kita. Anggota paling tua dalam kumpulan Blackpink, Jisoo, akhirnya muncul dengan album single solo berjudul Me. Tengah hari tadi, penyanyi itu melancarkan lagu Flower menerusi video muzik penuh warna yang dikatakan menelan kos produksi tertinggi dalam sejarah Blackpink. Dalam tempoh 5 jam, ia telah mencatat lebih 15 juta tontonan di YouTube. Album single Me mengandungi 2 buah lagu. Kedua-duanya mendapat sentuhan Teddy Park, penerbit dan penulis lirik yang tidak asing lagi dalam industri K-pop. Jisoo adalah anggota terakhir Blackpink yang membuat penampilan solo. Pelancaran album solonya dilakukan ketika Blackpink sibuk dengan konsert jelajah dunia Born Pink. Peminat kumpulan itu atau Blink di lokasi-lokasi jelajah seterusnya memiliki kelebihan menyaksikan Jisoo menyampaikan lagu solonya ini nanti secara live. Kumpulan ENHYPEN pula bakal buat penampilan sulung dalam seni lakon suara. Mereka bakal muncul dalam filem animasi kanak-kanak Baby Shark's Big Show terbitan Nickelodeon dan Pinkfong tahun ini. Dalam filem itu nanti, ENHYPEN ditampilkan sebagai kumpulan K-pop paling popular di dasar laut menerusi rekaan animasi baru Ikan Paus Beluga. Setiap anggota kumpulan itu juga merakam suara untuk dialog berbahasa Inggeris. Antara selebriti lain yang turut meminjam suara dalam Baby Shark's Big Show ialah Kimiko Glenn, Ashley Tisdale, Cardi B dan Offset. Sukan, saingan Piala MFL terus rancak dengan 3 perlawanan berlangsung semalam. Kesemuanya berkesudahan dengan keputusan seri. Di Ipoh, Perak FC 2 bangkit untuk mengikat KL City Extension 1-1. Pertemuan ini antara yang menjadi tumpuan menerusi rekod tanpa kalah dimiliki kedua-dua pasukan. Aksi separuh masa pertama berlangsung seimbang dengan kedua-dua pasukan buntu untuk mencipta jaringan. Babak kedua, KL City Extension memecah kebuntuan pada minit ke-55 menerusi Amirul Aiman Ibrahim. Tersentak dengan jaringan itu, Perak kembali mengatur gerakan. Namun terpaksa menunggu sehingga minit ke-82 sebelum Alif Zikri Zaini Anwar menjaringkan gol penyamaan. Kedudukan 1-1 kekal sehingga whistle penamat. Selain berkongsi mata, kedua-dua pasukan turut memegang rekod tanpa kalah selepas 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi kumpulan B, Selangor yang melayan kunjungan Negeri Sembilan di Stadium MBPJ gagal memanfaat kelebihan beraksi di laman sendiri. 0-0 tamat separuh masa, skrip sama berulang sebaik permainan bersambung untuk baki 45 minit kedua.
Beberapa peluang berjaya dicipta, namun kedua-dua pasukan terus buntu untuk menghasilkan jaringan. Ini juga keputusan seri keempat berturut-turut buat Negeri Sembilan pada kempen Piala MFL kali ini. Di Stadium Likas, tuan rumah Sabah bangkit untuk mengikat JDT2 dengan keputusan seri 1 sama. Gabriel Nistelrooy Tamin meletakkan JDT2 di depan minit ke-15. Babak kedua, usaha keras dilakukan Sabah untuk kembali bangkit menyamakan kedudukan. Dan minit ke-50, mereka dihadiahkan sepakan penalti. Jacob Njoku tidak mempersiakan peluang itu. Tiada tambahan jaringan selepas itu, Sabah dan JDT2 terpaksa berpuas hati berkongsi mata. Presiden FIFA Gianni Infantino mengakui menerima permohonan Argentina untuk menggantikan Indonesia sebagai penganjur Piala Dunia bawah 20. Surat rasmi berhubung perkara itu diserahkan oleh Presiden Persekutuan Bola Sepak Amerika Selatan CONMEBOL, dipercayai untuk menunjukkan kepada dunia bahawa benua itu turut menyokong permohonan Argentina. Menurut Infantino, FIFA perlu membuat keputusan di mana badan dunia itu, kejohanan serta sukan bola sepak dialu-alukan. Tambahnya, pada masa sama, Argentina mampu memastikan semuanya tersedia dalam waktu yang singkat. FIFA membatalkan kedudukan Indonesia sebagai penganjur asal dipercayai ekoran bantahan ahli politik pembangkang kerana kejohanan akan turut disertai pasukan Israel. Kejohanan akan disertai 24 pasukan bermula 20 Mei, kira-kira 8 minggu lagi. FIFA dijangka membuat keputusan muktamadnya sama ada untuk tetap memilih Argentina beberapa hari lagi. Dalam perkembangan lain, skuad Harimau Melaya berjaya memperbaiki ranking FIFA. Daripada kedudukan ke-145, Harimau Melaya kini menduduki ranking ke-140 dunia. Seperti diduga, kejayaan meraih 2 kemenangan di Stadium Sultan Ibrahim di Iskandar Puteri baru-baru ini berjaya membaiki kedudukan ranking FIFA Harimau Melaya. Malaysia mengalahkan Turkmenistan 1-0 dan Hong Kong 2-0 pada aksi persahabatan Tier 1 itu. Mengikut kemas kini terbaru FIFA, 2 kemenangan itu membolehkan Harimau Melaya mendapat 15.51 mata tambahan. Mata keseluruhan Harimau Melaya kini 1082.11 di tangga ke-140 berbanding 1067 mata di kedudukan ke-145. Pemain Amerika Syarikat Amanda Sobey menepati ramalan selaku pilihan utama apabila menjuarai terbuka Kanada 2023. Berdepan pilihan kedua Salma Hani dari Mesir, Sobey tewas pada set pertama sebelum membolot 3 set berikutnya sekaligus kejuaraan ke-20-nya dalam jelajah PSA. Meskipun berjaya mengikat kedudukan kepada 8 sama pada set pertama, Sobey gagal mengekalkan rentak. Dia tewas 8-11. Sejak itu, Sobey awal-awal lagi sudah menjarakkan kedudukan. Yang ini untuk Sobey mendahului 9-3. Seterusnya, menang 11-5 pada set kedua. 2 set berikutnya masih rentak sama diamalkan Sobey. Juga berakhir dengan keputusan sama 11-5. Set keempat masih Sobey yang mendahului. Sobey juara apabila turut membolot set itu. Dia menang 8-11, 11-15, 11-15, 11-6. Wakil tunggal Malaysia dalam kejohanan ini, Siva Sanggari Subramaniam, tewas di peringkat suku akhir. Baiklah, kemunculan putik-putik bunga di White House dan kawasan utama lain di Washington menunjukkan Amerika Syarikat sedang memasuki musim bunga. Visual itu mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Mimi Azir Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.